Ya Ustaz, terima kasih atas jawapan daripada soalan tadi. Jadi Alhamdulillah Ustaz, setelah setengah jam kita duduk dalam majlis ilmu ini, kita kena perlu faham dan kita perlu ambil, walaupun dalam kita santai-santai, kita konsep ataupun tujuan lelaki dijadikan itu dan perempuan diciptakan itu masing-masing adalah hikmah perwujudan dua golongan tersebut. Jadi kita sebagai orang lelaki kena mainkan peranan sebagai seorang lelaki untuk menjalankan tanggungjawab kita yang disebutkan tadi sebagai lelaki kiriman Tuhan. Walau bagaimanapun, wanita juga jangan mengharapkan sepenuhnya lelaki tadi sekiranya ada keculasan pihak lelaki tidak mampu menjalankan tanggungjawab. Jadi tujuan saya ini Ustaz, bagaimana penerimaan wanita tersebut, bagaimana golongan wanita yang boleh bersama-sama untuk memperbetulkan apa yang tak betul. Jadi jangan wanita mencarikan kesalahan. Awak lelaki, awaklah sebagai ketua keluarga, awaklah yang buat ni, awaklah yang buat tu. Jadi itu nak diceritakan Ustaz, maknanya konsep kita. Kalaulah Ustaz kata tadi dalam hadis Nabi SAW, kita nak mencari pasangan kita, mestilah lihat kepada agama dia. Kalau kita tengok harta dia, mungkin masa kita kahwin tu dia berharta, mungkin ketika itu dia berpangkat datuk, kan Ustaz kan? Mungkin selepas ini dia atuk aja. Jadi kalau dia pilih agama, dia faham agama, dia mengamalkan apa agama, mungkin yang lelaki, baik yang wanita, apa sahaja yang kehadapan dia tak tahu apa berlaku Ustaz, kan? Jadi bila dia ada agama, insya-Allah apa yang dia faham tentang agama, apa yang dia tahu tentang agama, pastinya dia akan membuat rumah tangga dia, kehidupan keluarga dia, iaitu kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak mempunyai harta, walaupun tidak mempunyai pangkat, walaupun tidak ada apa yang boleh orang kata yang boleh dibanggakan. Tapi cukuplah dengan apa yang dia faham tentang agama, itu menjadikan dia bahagia. Jangan tak saya punya soalan je. Soalan dia Ustaz. Sebab Ustaz yuris, saya piuran. Kau tak gelap ni? Gelap ni korang ni. Okey, jadi insya-Allah Ustaz, sebagai orang kata kita, saya masukkan diri wanita-wanita ni untuk kita faham wanita. Kak, jangan nak kata lelaki saja, kita perempuan pun kita. Saya kata saya nak letakkan diri saya sebagai wanita, supaya kita juga menerima kekurangan orang lelaki, bukan nak menerima itu dalam tiada ilmu. Maksud saya menerima supaya sama-sama untuk kita mencari kebahagiaan, mencapai matlamat. Kenapa kita nak berkahwin? Kenapa kita nak lelaki itu lelaki yang solihah? Sedangkan kita macam mana? Kita nak lelaki yang soleh, kan? Kita nak lelaki yang soleh, kan? Macam mana kita nak lelaki yang soleh sedangkan kita bukan solehah? Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh memberikan satu garis panduan kepada wanita-wanita ini supaya kita sama-sama, kan? Kita nak cari yang baik je sedangkan kita tak berapa baik. Kita nak memperbetulkan keadaan supaya sama-sama mencapai matlamat, iaitu kebahagiaan, keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Baik. Macam mana cakap ni? Sebab kita bila ada pasangan ataupun ada orang yang kita sayang, kan, mestilah ada benda yang bukan sempurna lah kasih kita tu. Betul tak? Sebab tu kita tak boleh sayang dia lebih daripada kita sayang Allah dan Rasul. Kerana cinta kita yang absolut ataupun yang tidak ada ruang untuk kita curang adalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata dengan isteri ni boleh curang, nanti kata ni spin perkataan pula tu, tidak. Tapi manusia itu dia ada kekurangan dia, kan? Jadi sebab tu tadi yang pertama sekali kita sebut, mesti ada apa? Agama. Sebab kalau yang perempuan yang mencari agama biasa pun, dia pun mungkin juga beragama, betul tak? Kalau tak tu yang jadi nak datuk saja tu, contoh, bukan yang tu, contoh umum. Dia tak kisah pasal ni kenapa ni, ada orang pengsan apa tu? Okey ke? Apa jadi tu? Oh, distribute makan ke? Lapar kan? Alright, tak apa, sila. Sambil-sambil tu boleh makan, jangan pedas nasi lemak je kat depan ni. Alright. Baik, apabila kita melihat, kita bercakap soal pasangan dan sebagainya, ini satu benda yang
sangat berbeza antara satu pasangan kepada satu pasangan yang lain. Tapi walau bagaimanapun, penghormatan ataupun template yang sama yang dipakai. Baik, kita tanya tadi kan, kita persoalkan tadi. Yang kena sediakan tempat tinggal siapa? Wajib, bukan benda yang boleh pilih, benda apa, bukan. Nak suruh duduk dengan mak, walaupun dia okey, dia kata duduk dengan mak saya dulu. Contoh, ada tak hak wanita ataupun hak isteri itu untuk ajak dia keluar daripada rumah? Ada. Dan itu adalah hak untuk isteri dia minta. Sekiranya isteri dia mahu. Kalau isteri dia okey dalam rumah tu, go, tak ada masalah. Jadi atas persetujuan bersama juga, kita menjadikan satu perkara itu sebagai keizinan ataupun bolehnya untuk buat perkara tersebut. Itu satu perkara yang kita kena admit, faham, supaya kita tak bergaduh kemudian hari nanti lah. Jadi banyak isu-isu lain lagi yang ada. Jadi untuk guideline untuk mereka cari ni, sebenarnya saya pun tak ada suggestion yang sempurna. Tapi apa yang saya boleh cakap adalah, cari orang yang jalan ke masjid, cari orang lelaki yang semayang di masjid. Nampak kecil ke tuan-tuan, tapi Nabi bagi tahu, Nabi menjanjikan orang yang min abwabil jannah, antara pintu-pintu syurga yang Allah SWT janjikan kepada orang manusia, seorang manusia adalah apabila dia ni qalbuhun mu'allakum bil masajid, hati dia ni dekat dengan masjid. Jadi anak-anak kita yang mana ada anak-anak lelaki semua ni abang, ada anak lelaki semua kan, dengar betul, jalan pergi masjid daripada kecil. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah ta'ala, satu orang budak kecil ni nak train ni, biar dia esok jadi lelaki baik ni kan, daripada kecil tu ajar pergi masjid, bawa, biar dia berlari dalam masjid, tak ada masalah, bawa pergi masjid. Nanti esok ada anak-anak ni, bakar-bakar ni semua nak kahwin kan, ke memang tak nak kahwin, nak ni saja, andar tu ke apa dia panggil, tak kan, nak kahwin kan. Jadi biarlah kita letak tanggungjawab suami ni bawa anak ke masjid, kerana antara syiar terbesar agama kita, apa benda yang paling besar dalam agama? Masjid. Apa yang Nabi SAW buat? Nabi punya rumah di dalam masjid, sebelah masjid. Sunnah juga untuk kita duduk berdekatan dengan masjid. Jadi jangan pandang rendah kepada ayah-ayah yang bangun pagi-pagi jalan ke masjid. Jangan pandang rendah, kerana ada 3 perkara ni kita sama-sama teka-teki sikit hari ni. Cerita pasal pergi masjid ni kan, buat masjid, semua hati nak diri, saya nak dirikan masjid, tapi masjid saya tak pernah pergi sewalaupun sekali. Ini bahaya. Apa perkara pertama yang besarnya ataupun apa yang hebatnya seorang ni pergi masjid? Apakah amalan yang menyebabkan seseorang ini diangkat kerana dia pergi masjid? Yang pertama apa? Cakap dalam bahasa Arab dulu Isbagul wudu' alal makarih. Apa dia? Bukan suruh ulang yang bahasa Arab tu. Kau ni suruh teka. Isbagul wudu' alal makarih. Yang pertama apa dia? Orang yang apa? Orang yang ambil wuduk pada waktu bila? Pada waktu makarih tu. Kau kenakan aku balik. Pada waktu yang susah. Waktu susah, waktu apa yang paling susah nak pergi masjid ni? Subuh dan dia nak sebut maghrib, Imam Syak. Subuh dan Isyak. Jadi suami kita kalau kita ada masalah dalam rumah tangga, suruh pergi masjid tu. Abang, pergi masjid boleh tak abang? Saya sediakan semua. Tasbih, bedding, abang nak tidur masjid pun tak apa. Abang berambuhlah keluar dari rumah ni bang. Contoh, pertama sekali suruh pergi masjid. Sebab apa? Nabi SAW bagi tahu orang yang ambil wuduk dia pergi ke masjid, Allah SWT akan hapuskan setiap langkah dia dosa dan Allah SWT angkat darjah dia. Yang kedua apa orang buat? Berkait dengan masjid lagi apa? Lepas ambil wuduk buat apa? Lepas ambil wuduk solat kat mana? Lepas ambil wuduk buat apa? Keluar? Doa? Yelah doa sekali lah tu, ambil wuduk, lepas tu dia habis baca doa, selepas wuduk, lepas tu buat apa? Cuba fikir kat sikit. Lepas ambil wuduk buat apa? Siapa kira sebelum nak solat tu buat apa? Sebelum nak masuk masjid macam mana? Jalanlah pergi masjid.
Lepas isbagul wudu, orang ambil wudu, isbagul wudu alal makarih, dia ambil wudu dalam waktu subuh. Lepas tu wa kasratul huta ilal masajid, dia berjalan ke masjid. Okey, lepas tu dia buat apa? Ni Nabi bagi tahu yang ketiga ni, tricky sikit. Apa dia? Sebelum solat orang buat apa? Sembahyang sunat. Iyalah, sebelum sembahyang sunat, kira sebelum tu lagi. Ha? Ya, sebelum niat. Sebelum diri nak buat apa? Yalah, jalan tadi tu dah kira masuk lah tu sekali. Apa ni tuan-tuan ni? Buat apa? Semula-mula tadi apa? Mula-mula ambil wudu, betul? Pada waktu yang susah. Lepas tu jalan. Lepas tu buat apa? Ha? Dah, orang nak semayang ni dia kena buat apa? Dia kena segan. Azan. Sikit lagi. Dia kena apa? Azan tu bermaksudnya apa? Kenalah tunggu masa waktu dulu. Sebab dalam hadis ni bagi tahu wantizarus salatu ba'da salat. Orang yang menunggu waktu solat itu juga mereka akan diberi keampunan dan mereka akan diangkat darjat dia. Jadi tiga perkara ni kalau kita ada problem, tak kira lah dengan kawan ke, kalau lelaki ada problem dengan kawan lelaki, suruh dia pergi, kau pergi masjid lah sekejap. Ataupun kalau dia juga lelaki, sama-sama pergi. Ni bakal-bakal ustazah semua ni, kalau orang tanya apakah remedies terbaik untuk jadi orang yang soleh, pergi masjid. Sesungguhnya orang yang duduk di masjid ni akan menjadikan diri dia seorang yang baik. Ini bukan kita bercakap, dalam hadis bagi tahu yang pasal perlindungan. Sab'atun yazulluhumullahu fi zillih yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang diberi naungan. Siapa dia yang pertama? Orang yang selalu pergi masjid. Lelaki yang mencintai lelaki lain. Lelaki apa? Betul. Ijtama alaih wa tafarraqa alaih. Dia berkasih sayang hanya saja kerana Allah SWT. Lagi yang berkait dengan masjid ni. Cinta dengan masjid. Orang yang selalu pergi masjid. Wa qalbuhu mu'allaq bil masajid. Hati dia selalu teringat kat masjid. Satu lagi, wasyabun nasha'a fi ibadatillah ta'ala. Saya dah sebut tadi. Dia hidup dalam keadaan dia ni selalu ke masjid dan duduk dalam suasana agama. Suasana agama selalu dekat mana? Dekat dalam kelab ke? Di mana suasana agama ini? Dalam masjid. Jadi jangan pandang rendah kepada bakal-bakal ni. Nanti kan nak cari calon suami kan yang baik, intai dia pergi masjid ke tak? Kan? Tengok dia pergi masjid atau tidak. Datuk yang nak kahwin tadi tengok, Datuk tu pergi masjid ke tak? Kalau Datuk tu pergi masjid, itulah yang terbaik. Sebab dia ada semua. Okey? Alright, saya tu dulu lah. Panjang lagi untuk cerita ni. Kan? Cukup dah. Okey kan? Boleh lagi kan? Cikgu tahan lama. Cikgu ada soalan? Oh tak? Okey. Alright, baik. Okey, sebut pasal soalan, insya-Allah kita di hujung nanti kita nak soalan daripada cikgu-cikgu ni. Boleh tak? Kita nak tengok tahap soalan tu daripada mana? Macam mana keadaan soalan tu? InsyaAllah. Boleh cikgu okey, insya-Allah. Kita nak 2 soalan. Nak soalan kebat. Jangan ada. Nanti saya Kebat Ustaz ke aras tinggi. Kemahiran berfikir aras dewa. tinggi lagi. Kebat. Kita tengok soalan pada IPG. Jangan malukan orang Melaka Okey, jadi Ustaz, alhamdulillah perkongsian kita, saya rasa kita dah dapat apa yang perlu kita laksanakan sebagai hamba Allah. Bahawasanya kita nak mencintai seseorang itu, memilih dia sebagai pasangan hidup kita ataupun sebagai panduan contoh kepada kita, tidak lari daripada, tidak lebih daripada kasihnya kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita kena faham bahawasanya Nabi SAW inilah nanti yang akan memberikan kita syafaat. Lelaki yang bagaimanakah yang melaksanakan sunnah, yang bagaimanakah yang akan Allah Subhanahu Wa Taala nampakkan di pada mahsyar nanti, yang akan diberi syafaat oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan wanita. Wanita tak kecuali. Wanita boleh melaksanakan sunnah Nabi, betul tak? Takkanlah lelaki itu Nabi, segala sunnah yang Nabi buat adalah orang lelaki saja buat. Tidak begitu. Maknanya
Nabi SAW apa sahaja dari perbuatan Nabi, perlakuan Nabi, tutur kata Nabi, maknanya wanita boleh laksanakan sunnah tersebut. Paling mudah tuan-tuan tengok di hadapan saya, alhamdulillah, bakal-bakal guru, pengunjung-pengunjung, baik lelaki, baik perempuan, semua mengamalkan sunnah Nabi, iaitu apa dia tuan-tuan? Menunjukkan akhlak yang baik. Bayangkan tuan-tuan, tiba-tiba Piyus duduk kat sini, dibalikkan dengan botol air, itu anak yang baik ke tidak? Kan? Kenapa kau tak setan? Contoh Ustaz. Cerita lama jangan cerita. Tiba. Okey. Jadi tuan-tuan, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, sebagai akhirnya Ustaz, sebelum kita bagi buka soalan kepada penonton, apa pesanan Ustaz kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad? Kadang-kadang Ustaz dalam era kita ni di penghujung. Realiti sekarang ni Ustaz, kita terdedah dengan media sosial. Apa sahaja tak puas hati, kita upkan status. Apa sahaja yang kita dapat kebaikan, kadang-kadang kita seolah-olah macam kita berdoa bukan kepada Allah. Ya Allah, bestnya hari ini dapat jumpa Yuris. Tidakkah sepatutnya kita hanya berdoa, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu? Tetapi kita seolah-olah biarlah orang dunia ni tahu, biarlah kita bangga je. Kan Ustaz kan? Jadi mungkin apa pesanan kepada kita, dikatakan kita ni umat akhir zaman, katakan kita ni umat kadang-kadang kita ni terlena dengan apa? Kadang-kadang kebaikan kita buat, tapi dengan kebaikan itulah sebenarnya akan memasukkan kita ke dalam neraka Allah wa'alaikumsalam. Boleh Ustaz kita kongsi sebagai akhirnya? Baik, saya rasa ini part yang paling penting ya. Kalau ada yang tak dengar daripada awal tadi, mungkin tengok muka je tak dengar apa-apa, yang ni tolong dengar baik-baik, kita nak habis lah. Baik, soalan pertama kepada semua yang hadir, pernah dengar Dajjal tak? Pernah? Ada tak kawan-kawan kita macam Dajjal? Jangan tunjuk kawan-kawan yang ada, tak baik. Tapi semua orang tahu Dajjal tu tak? Dah ada yang tunjuk kawan ni. Jangan macam tu, tak elok. Okey, Dajjal tahu tak Dajjal? Tahu? Siapa Dajjal? Apa Dajjal? Okey, tak apa, kita terus soalan kedua. Bahaya tak Dajjal ni? Besar tak fitnah Dajjal? Baik, semua orang setuju Dajjal ni bahaya, besar, fitnah yang besar, sangat-sangat tidak diperlukan pun sebenarnya. Baik. Kisah Nabi SAW tentang cerita ni ada kaitan tentang apa? Tentang yang jenis suka nak tunjuk-tunjuk, yang jenis suka nak menceritakan semua kebaikan, nak ceritakan semua benda yang berlaku dalam hidup ni secara terbuka dengan betul-betul. Okey, bila Nabi SAW keluar daripada rumah dia satu hari, wa nahnu, dalam hadis ini bagi tahu, wa nahnu natazakkaru an masihat dajjal. Ada satu golongan sahabat sedang membincangkan tentang Dajjal ni macam mana, kata ada kafir di sebelah mata kiri dan pula panjang secara detail perbincangan tersebut. Lalu Nabi tanya kepada semua sahabat, sebab Nabi dengar sangat rancak perbincangan tu. Nabi pun tanya, ala ukhbirukum huwa akhwafu alaikum indi minal masihat dajjal. Nak tak aku bagi tahu kepada kamu satu perkara yang lebih besar lagi daripada fitnah Dajjal ni? Kalau saya tanya kepada tuan-tuan semua ataupun cikgu-cikgu semua, nak tahu tak satu perkara yang lebih teruk lagi daripada fitnah Dajjal ni? Mestilah nak, kan betul? Lalu Nabi SAW menjawab satu jawapan yang sangat-sangat kita takut bila kita dengar jawapan. Nabi kata, fayakumar rajul, apabila satu orang lelaki dia bangun, fayakumar rajul, dia bangun, dia berdiri, fayuzayyinu salatahu, dia pun solat, kan? Dia pun angkat takbir Allahu Akbar. Tiba-tiba dekat IPG kan, contoh, dia angkat takbir Allahu Akbar, nampak girlfriend dia lalu, dia hintai pun nikah. Asal baca biasa je, Bismillahirrahmanirrahim, Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ditarik dengan bacaan itu, dan bacaan dia sedap, Masya Allah. Tetapi tujuan dia buat lima yara min nazari rajul, tetapi dia buat kebaikan ini untuk tunjuk kepada orang lain. Dia buat satu kebaikan ini untuk orang lain tahu, dia inilah imam masjid tadi, dia inilah yang baik, inilah yang hebat. Dan Nabi bagi tahu inilah perbuatan asyirkul khafi,
yang lebih besar daripada fitnah Dajjal sebelum Dajjal keluar. Jadi kalau lah ada kawan-kawan kita yang pernah buat na'udzubillah, minta jauh perkara ini. Kerana hari ni tuan-tuan, kalau perasan dalam sosial media kita ni, semua orang nak tunjuk apa dia ada secara berlebih-lebihan. Tolong orang pun tunjuk, bagi sedekah pun tunjuk, peluk bini pun tunjuk, cium bini pun tunjuk kat satu Malaysia. Ni betul ke macam ni? Kalau baru-baru kahwin tu faham lah juga kan. Ni baru kahwin, newlyweds kan, baru kahwin bagi peluang. Tapi kalau dah lama pun nak tunjuk, ini bukan satu akhlak Nabi SAW. Isteri ni, orang perempuan ni ataupun amalan kebaikan kita ni adalah untuk dia apa? Ada orang nama Sata, bukan Sate, Sata ada tak? Ataupun Sitrah ada. Maksud kepada kebaikan dalam agama ni untuk ditutup. Sebab apa wanita ni semua ditutup rambut-rambut mereka, ditutup bahagian tubuh-tubuh mereka. Untuk apa? Aurat ialah, aurat satu perkara. Kerana ini adalah satu, pertama, ini adalah perintah Allah yang suruh ditutup. Dan kepada orang yang istimewa seperti suami sahaja yang akan ditunjukkan semuanya. Betul tak? Sebab tu kita kata amalan kebaikan semua pada umumnya perlu ditutup. Jadi jangan terikut-ikut, walaupun pemakaiannya seperti ustaz, walaupun mungkin gayanya gaya ustaz, tapi kalau semua benda dia tunjuk, ini satu perkara yang bahaya. Sebab kita nak ikhlaskan hati, kita tunjuk ke orang lah. Saya ni contoh, saya nak ustaz nak tunjuk ikhlas ni. Okay, tuan-tuan semua, sehari ni hati saya dengan penuh keikhlasan menyedekahkan RM10,000 pada ustaz. Ini ikhlas. Ustaz pun ambil duit tu, saya pun post di Instagram, panggil. Bukanlah salah secara keseluruhan, tidaklah salah, tetapi bahagian umum, perintah umum adalah untuk menutupi segala perkara yang baik ini. Boleh insya-Allah kan? Mungkin akan ada yang terasa ataupun apa, tapi itulah kebenaran dia. Tutuplah. Nak sweet-sweet dengan bini, biar kita je cium bini kita dalam keadaan kita je tahu macam mana kita buat. Kita nak hadiahkan isteri kita apa-apa, mungkin sekali-sekali boleh lah. Tapi kalau hari-hari nak tunjuk, ini bukan manusia normal kan? Di IPG ada ke arahan untuk selfie subuh? Ada? Dan subuh, lepas tu dah mengajar anak-anak, kita mengajar anak-anak, dan ajar anak-anak, dan semua dan last sekali kau pun dan habislah hidupnya. Nah, jaga diri baik-baik, jaga amalan kita, tutup, settle, supaya Allah SWT ikhlaskan hati kita, insya-Allah. Baik. Betul Ustaz. Apa yang Ustaz kongsikan kepada kami itu adalah kebenarannya, dan kita walaupun kebaikan yang kita lakukan, kadang-kadang menutup itu adalah lebih baik untuk membuka ruang-ruang fitnah Ustaz. Bila kita akhir zaman, walaupun kebaikan yang kita buat, kita memang ikhlas, tapi bila kita terlampau mendedahkan, itu akan membuka kepada ruang-ruang fitnah. Kita takut fitnah akhir zaman ni cukup dahsyat. Kadang-kadang kebaikan yang kita buat, fitnah yang datang kat kita bukanlah apa daripada kebaikan yang kita lakukan. Okey, jadi alhamdulillah perkongsian kita. Ada yang tidur ke? Tak ada. Okey, saya buka soalan kepada para penonton. Mungkin saya nak soalan seorang daripada lelaki dan seorang daripada perempuan. Boleh tak? Boleh? Okay, kita buka daripada Ar-Rijal Qawwam. Silakan orang lelaki, jangan malu company. Orang lelaki ada soalan tak? Ada tak orang lelaki? Yang kan Cik Gadi tadi nak tanya. Serius je Cik Gadi. Ada nak tanya tak? Lelaki? Kalau tak ada, kita pindah kepada perempuan. Kalau tak ada, kita pindah. Perempuan dah tak sabar. Anda tak sabar nak tanya soalan. Okey. Baik, sila. Ni ada Mana ada mikrofon depan ni? Sebutkan. Baik, bagi tepukan untuk cikgu. Bakal cikgu Ustaz. Bakal cikgu. Assalamualaikum, nama saya Nur Alia Dana binti Zaidi. Panggil? Alia. Alia, okey. Saya ada dua soalan. Pertama? Yang pertama, jodoh tu patut ditunggu atau kita perlu usahakan? Dan yang kedua, contoh orang tu masa dia sihat, dia memang solat, jalan puasa, tapi bila Allah takdirkan satu hari tu dia terlantar. Jadi macam mana dia nilai, Allah tu menilai seseorang tu? Sebab ada orang kata dia dari rahmat Allah. Jadi Okey, terima kasih Alia.
Cikgu Alia, terima kasih. Okay Ustaz, tadi tanya soalan pertama tentang jodoh. Adakah jodoh tu ditunggu ataupun jodoh tu kena cari? Soalan kedua berkenaan dengan dia terlantar sakit ni. Adakah nilaian tu macam mana? Silakan Ustaz. Baik, kita pergi soalan nombor 2 dulu lah. Sebab jodoh-jodoh ni semua orang suka nak dengar, kita bagi yang tak suka dengar dulu. Okay, pertama sekali adalah hadis Nabi SAW. Nabi bagi tahu al-mar'u ma'a man ahab atau kama qala. Seseorang itu akan bersama dengan apa yang dia buat selama mana, maksudnya dia buat apa selalu, macam itulah cara dia akan mati, macam itulah cara dia akan dibangkitkan di akhirat esok. Jadi apabila satu orang dia memang tak pernah tinggal solat, dan apabila dia dijatuhkan sakit, diuji oleh Allah SWT, pertama, solat itu tetap kena buat. Kalau dia mampu untuk gerakkan mata sebagai isyarat solat. Itu tidak ada perbincangan. Sebab man taraka salah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tinggal solat secara sengaja, kafir. Ada ulama kata kafir secara zahir, ada yang kata bukan kafir secara zahir. Tapi ianya tidak baiklah kalau kita kategori yang kita ni orang kafir tu dah. Tak elok lah, minta maaf kalau ada di sini. Tapi itu yang pertama. Maksudnya kalau dalam keadaan dia terlentang, dalam masa dia sihat dulu, dia selalu buat amalan baik dan dia memang orang baik. Maka dengan keadaan itulah Allah SWT akan memberi dalam setiap waktu dia. Faham tak? Itu yang pertama. Baik, yang kedua, jodoh. Jodoh ni you cari ke tak? Ni, cinta ke tak cinta ni? Eleh, kecil-kecil semua ni. Nampak je baik-baik ni. Tak cinta? Masya Allah, tak nak cinta? Oh. Tak nak cari tapi nak cinta lah kan. Dan cinta yang mengikuti apa yang disyariatkan. Betul? Pada pandangan you all sah, kalau kita suka kat satu orang, kita diam ke kita tu, ya Allah bagilah dia tahu yang aku suka dia, Allah bagilah dia tahu. Ke kita yang kena pergi cakap ke dia, saya sebenarnya berkenan ke awak-awak, ataupun adakah stigma perigi mencari timba-timba, mencari perigi di satu perkara yang besar? Sunnahnya bagaimana untuk kita jalinkan hubungan ni? Siapa cari siapa? Laki cari perempuan? Perempuan cari laki. Perempuan cari laki? Dua-duanya ada kaul dia. Maksudnya janganlah terhadkan kepada kita. Takkanlah aku nak cakap dia lah approach aku. Dan sekali dia pun hilang, tak tahu ke mana, habis cerita gitu cerita. Ya. Kena ada usaha lah sedikit. Jangan bukan suruh pergi berdating ni, suruh pergi ta'aruf. Tapi ta'aruf tu ada waktu dia juga. Jangan 7 tahun ta'aruf, 9 tahun ta'aruf. Itu bukan ta'aruf. Ta'aruf seketika untuk bernikah, betul tak? Jadi zaman yang terbaik ni saja pesan lah. Kalau ada yang berkenan di hati, jangan sekarang kau baru tahun 1 first year first sem ke? Yes. Berapa second sem? First sem. Jauh lagi perjalanan. Jadi kalau ada yang berkenan di hati, tunggu last semester nanti cuba cakap. Kalau bahasa dia aku, apa cakap aku sebenarnya berkenan dekat kau ni. Boleh tak kita, kalau you okay, main kita jumpa family. Terus kepada family, tak payah nak lama-lama sangat. Kalau nak keluar bersama kat kedai makan, ajak mak dia, ajak ayah dia, ajak seluruh keluarga dia makan sekali. Kenal. Sebab bila kita kenal keluarga mereka ni, kita akan tahu what sort of family that I'm gonna marry. Sebab bila kita kahwin, kita bukan kahwin sahaja dengan wanita semua. Ni ayat klise, tapi sebenarnya betul. Kita akan kahwin dengan seluruh bi'ah. Ni ustazah-ustazah, kita akan kahwin dengan bi'ah keluarga tersebut. Mungkin dia sejenis yang semua orang dalam keluarga dia cantik semua tu. Contoh, mungkin mereka semua ada cara untuk bercakap dan sebagainya. Kena kenal. Jadi kena ada sedikit usaha kita. Tapi kalau dia reject, janganlah juga rasa macam Ismail, ya Allah, sampai hati dia tak nak ke aku. Aku ni solehah, tahu tak? Kan? Janganlah rasa normal saja. Kan, dalam zaman Nabi SAW pun pernah juga ditolak pinangan dia, tahu tak? Ada cerita dia, jadi benda tu normal saja. Jangan macam, ish, kenapa dia tak nak aku? Aku ni keturunan Nabi kot. Jangan macam tu. Relax saja. Kalau tak diterima, tak ada masalah. Someone's gonna really value you in their life later on. Sooner or later you'll find that somebody, insyaAllah. Relax lah. Okey, harap menjawab soalan. Seterusnya, satu lagi boleh terima. Okey, silakan. Bakal cikgu lagi.
Satu soalan je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atika binti Muhammad Azizi, panggil Atika. Saya ada satu soalan. Seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW adalah seorang lelaki kiriman Tuhan yang patut dicontohi oleh semua lelaki. Jadi saya nak tanya Ustaz, apakah cerita atau kisah ringkas yang mengingatkan Ustaz bahawa Rasulullah SAW adalah lelaki yang soleh, yang patut dicontohi dan patut diamalkan? Terima kasih. Jelas Ustaz soalan dia? Terus Ustaz. Okey. Antara kisah yang bagus dan doa tu kita boleh amalkan sama-sama. Tapi kita nak tanya dulu soalan ini kepada semua. Apakah satu perkara yang selepas yang paling besar dalam hidup kita apa? Yang ada dalam hati kita yang kita bawa ke mana-mana, di mana-mana saja, apa dia? Ha? Iman. Betul? Kenapa macam tak confident ya? Iman. Semua sebut iman. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ini yang kita bawa. Nombor satu. Nombor dua apa? Nombor dua apa? Ha? Setia. Ni apa benda ni? Dicurangi ke? Tuan-tuan, nombor satu dalam hidup kita bang, nombor satu adalah keimanan tu. Nombor dua apa? Ha? Islam. Iman tu Islam lah. Kak, bila orang tu dah mengucap la ilaha illallah, automatically dia jadi seorang yang Islam lah. Nombor dua apa? Ni cerita yang nak mengingatkan ataupun nak menyelami lelaki kiriman Tuhan. Doa Nabi ni sangat cantik. Apa dia nombor dua? Ni siapa yang dapat jawab betul, anda berpeluang untuk memenangi set Inai Nurhas secara percuma di belakang sini. Boleh ambil. Baru nak jawab semangat sikit kan. Terbuka kepada semua yang ada. Nombor satu tadi kita sebut apa? Iman kepada Allah. Itu memang absolut. Kalau tak ada iman, buatlah baik macam mana pun susah. Nombor dua apa? Solat, anak yang baik, akhlak yang baik. Sikit juga. Takwa, iman dan takwa tu memang sekali lah. Kena suruh aku menyanyi lagu Raihan tu. Apa dia lagi? Nombor dua apa dia? Iman lagi. Apa dia cakap? Cakap apa tadi? Apa? Ihsan. Kita bukan nak belajar fiqh ni. Kita bukan nak belajar fiqh atau usul fiqh. Kita nak macam ni. Clue dia semua orang ada. Daripada abang di sini sampailah akak di hujung tu. Majority ada benda tu pada diri dia. Apa? Kenapa soalan bila kita tanya yang pertama semua orang jawab yang kedua? Diam. Okay, sekali lagi. Apa dia? Kadam? Ada. Sebelum ada lagi. Dia ada ni. Saya boleh nampak ada pada diri anda semua. Handsome, cantik. Apa dia? Ni saya pun ada, ustaz pun ada. Apa dia kita ada ni? Nampak hati? Apa nampak hati saya kan? Cekap. Agama. Dia berkait dengan nombor satu tadi. La ilaha illallah tu dia beragama, dia Islam, dia semua. Apa benda nombor dua? Melayu, berilmu. Macam mana kita nak tahu akak ni berilmu ke tak? Ni benda yang kita boleh, insyaAllah kita nampak secara zahir. Apa dia tuan-tuan? Cepat, nak habis dah. Lupa. Malu, nampak malu saya? Peribadi tak boleh nampak lah nama peribadi. Personal kan? Apa dia yang kita nampak? Kita boleh nampak orang ni, kita tahu dia ni ada benda ni pada diri dia. Bermula dengan huruf S. Sosial. Apa dia? Bukan sifat. Sihat. Kan nampak sihat semua kan? Mungkin ada juga yang sakit-sakit, tapi majoriti ni semua sihat tak? Alhamdulillah. Tapi perkataan yang lebih tepat adalah Nabi SAW apabila ditanya, siapa yang tanya? Ini satu soalan. Kedua, siapakah Al-Abbas? Abbas tu anak aku nombor dua nama dia. Tapi siapakah Al-Abbas dalam kehidupan Nabi SAW ni? Dia adalah pak saudara Nabi SAW. Jadi apa yang berlaku bila Abbas jumpa dengan Nabi, dia kata,
wahai Rasulullah, alimni syai'an sa'alahu Allah azza wa jalla, wahai Rasulullah, ajar aku satu doa yang mana aku boleh minta dengan Allah. Lepas tu Nabi kata, salillahu al-afiyah, mintalah kesejahteraan. Macam tu je, pendek je, minta kesejahteraan. Famakastu ayam, selang beberapa hari Nabi pun dijumpai dengan Abbas lagi sekali. Dia tanya, takkanlah semudah tu Rasulullah, mesti ada benda lain lagi, doa panjang-panjang, doa wali-wali. Nabi kata, ya Abbas, salillahu al-afiyah fi dunia wal akhirah. Jadi mintalah kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Jadi jangan pandang rendah orang minta kesejahteraan. Sebab apa? Kalau kita elok macam mana pun, kalau kita bijak macam mana pun, kalau kita ni ada segala kelebihan pun, kalau kita tak sihat, kalau mental kita sakit, boleh ke kita buat apa-apa? Tak boleh. Jadi kita minta Allah SWT jadi kita kesejahteraan. Dan kepada diri kita semua sebagai lelaki yang mencontohi lelaki kiriman Tuhan, doalah supaya Allah SWT bagi kecerdasan akal, kesihatan tubuh badan dan kesejahteraan kehidupan. Wallahu alam, sekadar itu insya-Allah. Baik. Alhamdulillah. Jadi dapat tak email tadi Ustaz? Oh, tak ada yang dapat lah. Macam mana? Bagi saya, bagi awak. Oh, bagi soalan lain. Ustaz bagi soalan lain. Soalan ditutup. Soalan ditutup. Tak ada. Okey, jadi Alhamdulillah itu tadi selama 1 jam kita bersembang, berbual bicara bersama dengan PURIS kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang telah diberikan, memberikan kemanfaatan kepada kita, memberikan panduan kepada kita, memberikan ilmu kepada kita, bukan saja untuk dengar tapi untuk kita amalkan. Sebab kita nak menzahirkan bahawasanya sayangnya kita kepada Nabi SAW, untuk kita mencontohi Nabi SAW bersempena dengan 12 Rabiul Awal ataupun bersempena dengan bulan kelahiran Nabi SAW. Jadi terima kasih saya ucapkan PURIS, tepuk tangan kepada PURIS. Berapa hari tak Melaka PURIS? Nak balik dah? Nak ikut? Okey, terima kasih kepada Perbadanan Perpustakaan Negeri Melaka. Mana bos? Oh dah balik dah? Dah dikirimkan dah? Ada bos? Selamat pagi bos. Okey, dan seterusnya kepada IPG Durian Daun. Jangan lupa sampan datang kat luar. Okey, jadi terima kasih kepada semua sekali. Mudah-mudahan dengan cara penyampaian ilmu sebegini, santai-santai begini, walaupun mungkin abang dalam kafe tu dia dengar daripada sana tapi manfaat kepada dia. Mungkin akak yang pada atas walaupun tak duduk di bawah dapat dengar, yang dekat atas tu abang ya, akak ya, walaupun tak dengar, walaupun tak ada kat bawah tapi dengar betul lah. InsyaAllah lah ya bang. Okey tak bang? Abang okey? Abang tu tengok. Okey. Okey, jadi terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan juga dapat kita sampaikan. Saya mohon maaf sekiranya ada salah silap dalam tutur bicara saya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Jumpa lain kali, jumpa di lain masa. Pokok kayu, pokok selasih. Thank you, terima kasih. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada juruacara majlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Murad dan juga Ustaz sudi bersama dengan kita pada hari ini. Dan sebagai tanda penghargaan, majlis dengan segala hormat yang mempersilakan daripada PU kepada PU juga, kita persilakan PU Muhammad Aizamuddin. Tapi dia pengarah utama lah. Dia bukan pencetus rumah, pengarah utama. Dipersilakan yang berusaha Encik Muhammad Aizamuddin bin Muhammad Idris untuk menyampaikan sedikit penghargaan kepada moderator dan juga Ustaz yang sudah hadir bersama kita pada hari ini. Sekali lagi kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk Ustaz selebriti kita, itu Ustaz Aris, akan lebih dikenali sebagai PURIS yang sudi untuk bersama-sama dengan kita berkongsi segala ilmu yang telah disampaikan sebentar tadi. InsyaAllah lain waktu lain majlis kita akan bersua kembali.